kemudian demi Allah, dia telah menggunakan seluruh umurnya dengan bersungguh-sungguh dan kini dia beristirahat sejak diletakkan di dalam kuburnya. Salat kata, jangan kamu datang dekat azab. Pergi jauh azab. Jangan dekat dengan dia. Kerana dia sepanjang dia hidup di atas dunia, di antara perkara yang paling dia jaga solat. Jaga solat. Sepanjang dia hidup atas dunia, solat tak pernah dia tinggal walaupun satu rakaat. Semenjak daripada dia umur dalam hidup dia, yang disebut dengan umur dia akil balik, sampailah dia mati, dia jaga solat dia, tak pernah dia tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada malam yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berbicara tentang mengenai satu masa yang kita akan lalui dalam hidup kita yang disebut dengan saat mengalirnya roh kita keluar daripada jasad kita, ataupun di saat mana kita, na'udzubillah min dzalik, direntap roh kita keluar daripada jasad kita. Ada dua keadaan yang akan berlaku pada kita. Sama ada mengalir keluar ini di kalangan orang-orang yang saleh, manakala direntap keluar ini di kalangan orang yang taleh, di kalangan kita ini sendiri. Saat ini kita sedang memilih sama ada kita nak menjadi orang yang mengalir keluar roh dengan keadaan yang lembut, ataupun kita keluar dalam keadaan yang kita direntap dalam keadaan kasar pada diri kita berdasar pada amalan-amalan kita. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita diajar supaya jaga betul-betul badan kita, jaga tubuh badan kita, daripada kitanya dalam keadaan kitanya membawa diri kita ni terhumban ke kawah-kawah neraka Allah. Tetapi bawalah diri kita dan jasad kita ini, roh kita ini untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Depan kita ni para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hanya ada dua saja, sama ada syurga ataupun neraka. Oleh kerana ada dua saja, maka pilihan yang paling baik untuk kita pilih pada diri kita ialah syurga, dibandingkan kita pilih kepada dihumban ke dalam kawah api neraka Allah. Para penonton yang dihormati sekalian, kalau kita pandai jaga diri kita, maka saat mana kita mati, kita tahu dah kita di kalangan orang-orang yang akan masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau kita tak pandai jaga diri kita sekarang, dalam hidup kita ni, bila kita menghadap di hadapan Allah, maka di waktu itu kita boleh perasan dah segala amalan-amalan kita ini akan menjadikan halangan saat mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dihormati sekalian, semalam kita berbicara tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang cerita pada kita bagaimana saat kita dipanggil, roh orang mukmin dipanggil, sampai peringkat waktu mana kita berbicara kemarin tentang mengenai bila dipanggil jasad kita ni akan sebut roh ni akan sebut pada jasad kita. Bila nak keluar ni, masing-masing akan dengar tanah tempat dia berbuat ketaatan pada Allah akan menangis. Demikian juga dengan langit tempat kita melakukan amal kebaikan akan menangis. Saat mana roh kita nak dibawa naik ke atas, dan rezeki yang turun pun ikut turut menangis. Rezeki yang biasa turun pada kita pun menangis saat mana roh kita mula nak dinaikkan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana menangis selama mana? Selama 40 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita waktu mana roh orang mukmin ni keluar daripada jasad dia. Ketika nyawa orang tersebut dicabut, malaikat akan berjumlah seramai 500 orang malaikat. 500 orang malaikat ni akan berdiri di sekitar pada jasad kita ni. Waktu tersebut dalam keadaan malaikat akan memusingkan sebelum mereka mengkafankan, sebelum mereka melakukan hal itu dan memberikan minyak pada mereka, sebelum mereka meletakkan dan di pintu rumahnya para malaikat berdiri berbaris sampai ke kuburnya. Ni cerita kita waktu mana kita ni, mudah-mudahan kita orang mukmin ni, bila kita mati,
Saat mana kita mati, malaikat ni berbaris daripada pintu rumah kita sampai ke kubur kita. Sampai ke kubur kita, ni orang mukmin. Dia akan jadi demikian. Di pintu rumah, para malaikat berdiri berbaris sampai ke kubur dan menyambut dengan permohonan keampunan Allah, keampunan pada Allah. Pada saat itu, iblis akan berteriak dan dia akan sebut pada bala tentera, kenapa kamu boleh terlepas hamba Allah ini? Apa yang telah dia buat sehingga boleh terlepas hamba Allah ini? Lalu bala tentera dia akan jawab, dia itu terpelihara, wahai ketua kami. Katanya iblis, syaitan yang akan jawab pada iblis. Orang tu orang yang jaga. Dia sepanjang dia hidup dahulu, dia jaga amal soleh dia. Dia jaga hidup dia, jaga diri dia. Satu kita sekarang kan, orang sebut kan, jaga solat, misal contohnya. Orang sebut pada kita jaga aurat. Orang sebut pada kita jaga harta benda, jaga makan minum. Yang semua kita jaga, maksud jaga ni apa dia? Biar betul dengan syariat. Kita hidup ni, jangan kita hidup atas dunia ni, kita rempuh semacam je dalam hidup kita. Jangan. Kerana kita ada batasan dalam hidup kita. Sama ada suara kita ada batasan. Sama ada yang disebut dengan makanan kita ada batasan. Sama ada pandangan kita ada batasan. Semua Allah bataskan. Kenapa Allah bataskan pada kita demikian? Jawabnya nak suruh pada diri kita ni tersamat. Waktu mana kitanya mula nak menghadap depan Allah, di waktu itu syaitan tidak boleh mampu untuk nak mengganggu kita dan kita tak terlepas pada syaitan dalam hidup kita. Bahkan diri kita ni biar kita dapat menguasai, bukan kita dikuasai oleh syaitan itu sendiri. Sehingga bila roh kita keluar, syaitan akan bertempik. Iblis akan bertempik. Dia kata, kenapa boleh terlepas? Manusia ni boleh masuk di kalangan ahli syurga Allah. Lalu bala tentera dia jawab, orang ni dia menjaga. Waktu mana dia hidup dahulu, dia jaga Allah. Bila dia jaga Allah, maka Allah jaga pada diri kita. Saya sebut banyak kali dalam hidup kita ni, jangan kita ingat bahawa kita yang boleh jaga diri kita. Tak. Yang boleh jaga diri kita ni siapa dia? Allah. Ni kena tanam dalam pemikiran kita. Bagaimana kita nak suruh Allah jaga kita? Lalu Allah sebut, ihfazillah, kamu jaga dulu Allah. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar, jaga Allah, yahfazkan. Allah akan jaga kamu. Maksud jaga Allah ni apa dia? Jaga syariat Allah. Kita kena tahu segala perintah Allah. Allah nak suruh buat apa dia? Allah suruh cakap macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala suruh makan apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat kerja benda dalam hidup kita ni. Semuanya kita ni tahu yang ni. Yang ni bila kita tahu, kita jaga. Bila kita jaga, dekat dengan kematian kita. Bila dekat dengan kematian kita, Allah jaga kita. Yang menyebabkan syaitan tak mampu untuk nak merasuk jiwa kita dan nak menjadikan diri kita ni dikawal oleh yang disebut dengan makhluk syaitan itu sendiri. Allahu Akbar. Kita hidup atas dunia ni kan, sekarang ni pun ramai mana orang yang kena rasuk. Orang yang dirasuk pada tubuh badan dia. Dirasuk. Kenapa dirasuk ni? Kerana dia tak mampu nak jaga diri dia. Bayang, kalau kita hidup di atas dunia ni pun kita tak mampu nak kawal diri kita, dekat nak mati, lagi kita tak mampu nak kawal. Kenapa kita senang dirasuk? Kerana kita buka, ada ruang yang terbuka. Kat mana kita ada ruang terbuka? Waktu mana kita lemah, kita tengah marah, waktu mana kita tengah berserabut, tension dalam diri kita, senang syaitan masuk dalam hidup kita. Bila kita stres dalam hidup kita, senang syaitan masuk dalam tubuh badan seorang ini. Lalu Islam diajar dalam hidup kita ni, kita tutup jalan ini. Jalan stres diajar supaya tutup. Jalan penat diajar supaya tutup. Jalan kita terlampau tamak, di Islam ajar supaya tutup. Dalam hidup kita jangan terlampau. Bila kita terlampau, nanti senang untuk syaitan masuk dalam tuadan kita. Berpada-padalah dalam hidup ni. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian aku jadikan kamu umat yang berpada-pada. Umat yang pertengahan dalam hidup. Maknanya apa dia? Kita boleh kawal diri kita. Bila kita boleh kawal diri kita, maka dalam keadaan demikian, syaitan tak boleh masuk. Bila syaitan yang paling kalau kita kena jaga sungguh untuk syaitan jangan bagi masuk, bila kita dekat nak meninggal dunia. Yang menyebabkan syaitan menangis.
ketika malaikat maut membawa roh ini ke langit, bila roh orang mukmin ni mula naik ke langit, malaikat Jibril alaihissalam akan menyambut bersama 70 malaikat yang menyertainya, yang semuanya membawa berita gembira daripada Tuhan. Roh kita ni bila naik dalam bekas warna putih. Roh orang mukmin ni dia naik dalam bekas yang warna putih. Naik je bekas warna putih tu, naik ke langit tu, wangi semerbak, bauan, disambut oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sambut. Bila malaikat Jibril sambut bersama dengan berapa ramai? 70 orang malaikat Allah. 70 orang para malaikat Allah yang Rasulullah sebut yang menyertainya. Semuanya membawa berita gembira daripada Tuhannya. Sesampainya malaikat maut di arash, roh itu tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila naik sampai ke arash Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh kita ni sujud, tunduk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berkata pada malaikat maut, bawalah roh hamba-Ku ini. Allah sebut pada malaikat maut, bawalah roh hamba-Ku ini, letakkan dia pada pohon bidara yang tiada berduri. Bawa, kemudian letak di pohon bidara yang tiada berduri, dan pada pepohonan pisang yang tersusun buah-buahnya pada naungan yang terbentang luas, dan pada air yang tercurah-curah. Letakkan roh ni di antara tempat-tempat yang cantik, suasana yang cantik, yang indah, dalam keadaan yang pokok-pokok yang menghijau yang cantik. Roh ni letak di situ dulu, katanya malaikatnya. Katanya Allah sebut pada malaikat, ketika jasad orang itu mula diletakkan di dalam kubur, kemudian turun je roh kita ni sampai berada di hujung kepala tu, kemudian roh, jasad kita diletakkan, roh nampak jasad yang berada tersebut. Kemudian solat datang. Bila bawa, ringkasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bawa roh, malaikat bawa jasad ini sampai ke dalam kubur, letak dalam kubur, hadap muka ke kiblat, kemudian bau tanah depan muka kita ni, orang buka muka kita, dan kemudian kita bau tanah depan ataupun bawah telinga kita, kedengaran suara dalam telinga ni, suara dalam tanah ni sebut pada kita, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Lalu ketika mana jasad kita letak, orang tutup jalian lahat, kemudian kedengaran tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tersebut, solat mula datang dan mengambil tempat di sebelah kanan. Solat mula duduk sebelah kanan, berada di sebelah kanan. Bila kita, orang tutup jalian lahat kita, tanah-tanah mula tutup. Orang tutup dah, solat yang kita buat atas dunia ni mula datang, duduk sebelah kanan. Kemudian puasa berada sebelah kiri. Manakala puasa berada sebelah kiri pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, Al-Quran akan dan juga zikir datang dan mengambil posisi di sebelah kepalanya. Manakala Al-Quran dan zikir berada dekat hujung kepala kita. Dia berada di hujung kepala kita. Perjalanan menuju salat datang dan mengambil tempat di kedua kakinya. Tiap kali mana kita pergi berjalan nak pergi solat tu, pahala-pahala tersebut Allah letakkan di hujung kaki kita. Pahala berjalan nak pergi ke solat. Kan kita ni dalam hidup kita kan dengar je azan bergegas untuk pergi solat berjemaah. Dululah waktu mana kita sebelum COVID-19 ini. Jadi bila COVID-19 ni kita berjalan dalam rumah kita je lah, solat dalam rumah kita ni. Kemudian manakala kesabarannya datang dan berada di tepi kuburnya. Manakala sabar perjalanan hidup kita dengan ujian-ujian yang kita lalui ni, kita sabar berada di tepi bahagian kubur kita, dalam kubur kita ni. Kemudian Allah mula membangkitkan sekelompok azab, lalu datang di sebelah kanannya. Bila begitu, azab mula datang. Azab mula datang tu, dalam kita kubur seorang-seorang tu, datang sebelah kanan terus. Bila datang sebelah kanan, solat akan berkata, undur dahulu ke belakang, pergi jauh. Rasulullah cerita demikian, pergi jauh. Jangan terus untuk kamu datang di sini. Disebut demikian. Kemudian demi Allah, dia telah menggunakan seluruh umurnya dengan bersungguh-sungguh, dan kini dia beristirahat sejak diletakkan di dalam kuburnya. Salat kata, jangan kamu datang dekat azab, pergi jauh azab.
Jangan dekat dengan dia. Kerana dia sepanjang dia hidup di atas dunia, di antara perkara yang paling dia jaga solat. Jaga solat. Sepanjang dia hidup atas dunia, solat tak pernah dia tinggal walaupun satu rakaat. Semenjak daripada dia umur dalam hidup dia, yang disebut dengan umur dia akil balik, sampailah dia mati, dia jaga solat dia, tak pernah dia tinggal. Satu saya sebut pada para penonton sekalian, mula-mula sekali kita kena jaga hidup kita dalam ibadah ni, jaga solat. Jaga solat ni maksudnya apa dia? Yang pertama, jangan tinggal walaupun satu rakaat. Yang kedua, jaga solat ni biar jadi khusyuk. Biar jadi khusyuk pada diri kita. Yang ketiga, jaga solat ni kita boleh jaga pada waktu yang ditetapkan pada diri kita. Kemudian yang keempat, kita solat ni, lepas pada solat, berubah peribadi kita ni. Berubah peribadi kita menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin nikmat dalam solat. Ini kaedah dia. Kemudian yang kelima, jaga solat ni apa dia? Kitanya dalam keadaan sentiasa berjemaah dalam hidup kita ni. Solat dia panggil. Kemudian azan itu datang sebelah kiri pula. Bila datang sebelah kanan tahan. Jaga solat. Sebab tu solat ni menjadi perkara yang utama dalam hidup. Rasulullah kata, solatlah dalam perkara yang akan menolong kita waktu mana azab datang sebelah kanan, lalu azab tersebut akan ditahan oleh solat. Pergi jauh. Diam ni jaga solat. Sepanjang dia hidup, solat dia tak tinggal. Sekarang musim PKP kan, tuan-tuan, kita tak pergi kerja kan. Bila kita tak pergi kerja, kita duduk kat rumah je. Saya cadangkan semua di kalangan kita yang dalam hidup dia meninggalkan solat, qadalah solat dia. Qadalah bila-bila masa pada diri dia, kecuali dua waktu yang diharamkan. Lepas subuh dan juga lepas pada waktu asar. Yang tu je. Tapi masa yang lain ada peluang solat. Bangun tahajud malam, solat pada diri kita. Semayang sunat duha. Waktu mana kita solat sunat duha, solat pada diri kita. Yang lain kita tak buat dah dalam hidup kita. Jangan kita sibuk lagi nak berulang alik ke dapur, kejap-kejap ke dapur. Lepas dapur, tandas. Lepas tandas, dapur. Dalam hidup kita. Bukan begitu. Dalam hidup kita, berulang aliklah untuk kita mengqadakan balik solat-solat yang kita telah tinggalkan sebelum daripada ini. Ada orang kata, saya tak tahu Ustaz berapa banyak dah saya tinggal solat. Jadi bagaimana Ustaz nak qada? Solatlah berapa banyak sekalipun. Sampai lenguh-lenguh tu badan kita ni untuk qada balik solat-solat kita. Bila azab tu datang sebelah kiri, puasa pun mengatakan hal yang sama. Puasa kan, orang kita dia jaga puasa. Puasa, maksud puasa apa dia? Puasa Ramadan, puasa wajib. Puasa apa dia yang wajib? Puasa nazar. Puasa yang wajib. Kemudian ditampung dengan yang sunat. Di kalangan kita, puasa sunat. Dia puasa sunat 6 misal contohnya dalam bulan Syawal. Kemudian puasa sunat waktu putih. Waktu puasa sunat putih 13, 14 dan 15 hari bulan. Ni puasa sunat yang diajar dalam hidup kita. Puasa sunat ni, puasa kita datang sebelah kiri dan dia halau azab. Pergi jauh dia sebut. Kerana apa dia? Kerana dia ni jaga puasa. Setelah itu azab mendatangi daripada kepala pula, Rasulullah sebut. Bila datang sebelah kepala, hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Quran dan juga zikir akan sebut. Oleh kerana itu si azab tidak dapat mendatangi daripada semua sisi. Dia berusaha mencari-cari. Namun yang ditemukan adalah wali Allah yang telah dilindungi oleh ketaatan sepanjang dia hidup di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita lah kan. Mudah-mudahan saya harap sangat semua yang berada dalam siaran kita ni, semua di kalangan orang yang terselamat daripada yang disebut dengan azab kubur ataupun yang dinamakan dengan permulaan dia masuk dalam kubur nanti. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan demikian. Selanjutnya si azab itu keluar daripada kuburnya. Bila dia keluar daripada kubur, sabar pula kemudian berkata pada seluruh amal perbuatan. Sabar. Yang berada ke atas kubur tu, yang menunggu atas kubur kita ni, dia akan sebut pada amal perbuatan. Mengenai diriku, tidak ada larangan bagiku untuk menemaninya. Melainkan aku telah melihat apa yang telah terjadi pada kalian. Jika kalian tidak mampu, aku bersedia menjadi temannya. Jika kalian sudah cukup baginya, aku akan menjadi simpanan baginya ketika mana berjalan di sirat dan juga mizan nanti.
Katanya sabar, dia kata, aku tak ada masalah sekarang. Kalau semua amalan-amalan tu dah boleh cover semua dah pada hamba Allah ini, katanya yang namakan dengan apa dia, nak sabar ini, dia akan sebut terus. Dia kata, kalaulah semua amalan ini dah boleh bertahan, dah boleh cover dah yang disebut dengan hamba Allah ini, aku tunggu di sirat dan juga aku tunggu di mizan Allah. Untuk apa dia? Untuk yang namakan dengan peluang pada diriku, untuk aku memberi kekuatan pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan cerita yang panjang ini. Rasulullah sebut, kemudian Allah mengutuskan dua malaikat yang pandangannya keduanya seperti kilat yang menyambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila berlaku keadaan demikian, Allah hantar malaikat yang pandangan mata dia macam kilat yang menyambar. Macam kilat yang menyambar. Ni mula-mula turun ke dalam kubur ni. Ni kita nak sebutnya cerita keadaan yang berada dalam kubur. Keduanya menapakkan kaki di atas rambut mereka yang berada di antara kedua bahunya. Siapa malaikat ni? Munkar dan Nakir. Allahu Akbar. Berjalan Rasulullah kata, kedua tapak kaki dia jalan di atas rambut dia, di antara kedua bahunya. Yang rambut tu terjurai di antara dua bahu ni. Rambut dia ke belakang tu sampai meleret ke bawah, dia berjalan di atas rambut dia. Allahu Akbar. Kemudian masing-masing berjarak sekian dan sekian. Rasulullah kata, jarak dia daripada sekian ke sekian. Rasulullah tak sebut jarak mana. Kelembutan dan kasih sayang telah dicabut daripada keduanya. Tak ada dah. Lembut pun tak ada, kasih sayang pun tak ada daripada keduanya, kecuali kepada siapa? Kepada orang mukmin. Kecuali yang nak diberi kelembutan dan kebahagiaan ini pada orang mukmin. Keduanya diberi nama Munkar dan Nakir. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia ada perasaan lemah lembut pada siapa? Pada orang mukmin je dalam kubur ini. Pada tangan masing-masing terdapat paluan. Ada palu yang seandainya semuanya disatukan dan dibebankan pada seluruh jin dan juga manusia. Kalau berkumpul jin dan juga manusia, nescaya mereka tidak akan mampu membawanya. Kemudian nescaya jin dan juga manusia tidak mampu untuk membawa yang disebut dengan paluan yang dibawa oleh para malaikat Munkar dan Nakir itu. Kemudian keduanya berkata pada orang yang meninggal dunia ni, duduklah, disebut. Bila mula sampai depan kita ni dalam kubur, di antara bentakan yang pertama dia akan sebut, duduklah. Duduk, dia sebut demikian. Dia pun duduk di dalam kuburnya, sementara kain kafannya turun hingga ke pinggangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dia sebut duduklah tersebut, kita pun mula duduk. Bila duduk tu, Rasulullah kata, meluruk kain kafan ni turun sampai ke pinggangnya. Bila meluruk kain kafan dia sampai ke pinggangnya, selanjutnya mereka bertanya, Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Mula tanya soalan demikian. Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Lalu tanya, Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Kemudian, Wa ma nabiyuka? Dan siapa nama Nabi kamu? Siapa Nabi kamu tersebut? Dia menjawab. Lalu orang mukmin ni akan jawab, Allahu Rabbi. Tuhanku ialah Allah. Dia akan jawab demikian. Yang tiada sekutu baginya. Lalu dia jawab terus. Orang dalam kubur ni bila tanya, Ma Rabbuka? Lalu dia jawab, Allahu Rabbi. La syarikalah. Tuhanku ialah Allah dan tidak syirik walaupun sedikit sekalipun. Ni hari pertama berada di alam barzah. Kemudian lalu tanya lagi, apa agama kamu? Lalu dia jawab, ditanya dia akan tanya, agama aku ialah Islam agamaku. Islam agamaku. Dan siapa Nabi kamu? Dia jawab, Muhammad Nabiku. Muhammad Nabiku. Nabi terakhir. Nabi yang terakhir yang Allah utuskan untuk diaku. Lalu kedengaran dua malaikat Munkar dan Nakir ni jawab terus, engkau benar, disebut demikian. Kamu betul, disebut. Engkau benar, sahut keduanya. Kemudian kedua malaikat itu menolak kubur. Kedua malaikat itu menolak kubur. Mereka meluaskan kubur tadi daripada hadapan kanan dan kiri, dan dia termasuklah bahagian atas kepala dan bahagian kakinya
Setelah itu kedua malaikat itu berkata pada dia, lihat di atas kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni. Bila sebut saja boleh jawab ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Ni 3 soalan. Ada orang tanya 3 soalan. Mudah-mudahan kita tanya 1 soalan. Ada yang tanya 1 soalan. Ada yang tanya 3 soalan. Dia tanya 3 soalan, dia boleh jawab. Kubur ni lapang. Lapang kubur. Malaikat tolak kubur tersebut. Jadi luas kubur ni. Ke atas pun ditolak. Kemudian ke bawah pun ditolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kedua malaikat itu akan berkata, cuba kamu tengok ke atas. Kamu tengok ke atas. Ternyata ada pintu terbuka menuju ke syurga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin dia nampak terus Allah, tempat dia dalam syurga Allah. Inilah rumah kamu, wahai wali Allah, kerana ketaatan yang telah kamu lakukan pada Allah. Ujar mereka berdua. Lalu disebut, ni rumah kamu, kerana kamu hidup atas dunia dahulu, jaga Allah. Bila kamu hidup atas dunia, jaga Allah, tempat kamu dalam syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semualah Allah kurniakan nikmat ini. Bila kita dapat ditunjukkan tempat dalam syurga Allah, tak sabar kita rasa untuk kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tunjuk saja syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu dapat demikian? Kerana jaganya kamu perintah Allah sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Ni saya nak ulang sebut pada tuan-tuan semua. Pastikan kita ni benar-benar jaga syariat Allah. Jangan sibuk nak jaga perut. Jangan sibuk nak jaga bos. Jangan sibuk nak jaga rumah. Jangan sibuk nak jaga isteri, nak jaga anak, tapi Allah kita tak jaga. Dalam hidup kita, jaga Allah keutamaan. Jaga Allah keutamaan. Allah menjadi keutamaan dalam hidup. Bukan kita menjaga yang namakan dengan selain daripada Allah dalam hidup kita. Jaga Allah keutamaan dalam kehidupan orang mukmin. Bila kita boleh jaga Allah dalam kehidupan orang mukmin ini, bila masuk dalam kubur tu, hari pertama tu nikmat dah. Nikmat dah pada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi pada kita nikmat yang sebegini dalam kehidupan kita ni. Lalu dijawab, kamu benar, sahut keduanya. Kemudian dalam keadaan yang demikian, ternyata ada pintu. Disebut saja, ternyata ada pintu. Inilah rumah kamu, wahai wali Allah, kerana ketaatan yang telah kamu lakukan pada Allah di atas dunia. Sabar tuan-tuan ya, sikit je. Hidup atas dunia ni sikit je. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Tak ramai orang boleh sabar dalam taat pada perintah Allah. Orang kita ni tak sabar, dia cepat nak buat maksiat. Tak tahan dalam hidup dia. Bila dia tak sabar dalam taat pada perintah Allah, dia buat apa dia? Dia buat maksiat. Tak sabar nak jaga mulut, dia mengumpat. Tak sabar nak jaga harta, dia berjudi dalam hidup dia. Tak sabar dalam hidup dia ni, tak sabar dalam dia mentaati perintah Allah, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak patut dalam hidup kita. Jadilah orang yang bertahan dalam mentaati perintah Allah. Bila kita boleh bertahan dalam mentaati perintah Allah, tuan-tuan akan rasa nikmat. Saya akan dapat nikmat. Nikmat apa dia? Masuk kubur kejap lagi je. Ui, nikmat. Tak boleh nak bayang nikmat-nikmat yang Allah sediakan bila kita berada dalam kubur sekejap lagi. Dengan syarat sabarlah dalam hidup kita ni dalam mentaati perintah Allah. Jangan kita gelojoh. Jangan kita ni lawan perintah Allah. Jangan. Tetapi jadilah orang-orang yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sepanjang masa dalam kehidupan kita. Ujar mereka berdua. Disebut saja demikian. Ini rumah kamu. Rasulullah bersabda lagi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi Allah yang nyawa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Hatinya akan merasa kebahagiaan yang tidak pernah hilang selama-lamanya. Rasulullah kata, bila malaikat tunjuk tempat kamu dalam syurga, perasaan pada hati orang mukmin di saat tersebut tak boleh bayang macam mana nikmatnya ya Allah, nikmat sukanya nikmat dapat syurga Allah, berbaloi hidup. Hidup sekejap tapi dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Hidup 60 tahun, 70 tahun tapi dapat syurga Allah. Nak buat apa? Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, kedudukan kita hebat. Mati masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Dalam hidup kita ni, biarlah dalam hidup kita ni macam mana pun susah, sekejap je atas dunia. Macam mana pun kita sukar, sekejap je di dunia. Kejap je di dunia. Bila kita masuk dalam kubur tu, malaikat tunjuk tempat ni lah tempat kamu dalam syurga. Kita melompat gembira, suka,
tak boleh nak dibayangkan di waktu ini, kata Rasulullah, dalam hidup dia rasa kebahagiaan yang tiada pernah hilang selama-lamanya. Berbaloi aku, hidup sekejap tapi dapat syurga. Hidup dalam keadaan yang aku ni orang tak kenal pun, aku ni orang tak glamour pun, aku ni orang yang sebegini je pada dia aku ni, tapi Allah bagi syurga pada dia aku. Allah puas hati dalam hidup. Ni yang saya nak sebut banyak kali pada tuan-tuan. Bersaksilah kita dalam hidup kita terhadap segala apa yang disuruh oleh Allah itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan yang soleh yang kita buat. Jangan kita putus asa dalam hidup kita. Jangan kita ni cepat kecewa dalam diri kita, jangan. Tetapi belajarlah untuk kita meyakini masa depan hidup yang jauh lebih cemerlang daripada dibandingkan hidup di dunia yang sementara ini. Setelah itu dikatakan pada orang itu, lihatlah ke bawah kamu pula. Malaikat akan sebut pada dia, tadi kamu dongak kan, tengok ke atas kan, cuba kamu tengok ke bawah pula. Ternyata dia melihat pintu terbuka menuju ke neraka. Bila dia tengok bawah tu, pintu menuju ke neraka. Kedua malaikat lalu berkata, kamu telah selamat daripadanya. Bila tengok pintu menuju ke neraka kat bawah tu, gaung neraka yang menyayatkan dan menggerunkan pada diri dia, lalu malaikat kata, pintu itu sudah tertutup untuk diri kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita nikmat itu. Bila ni hari pertama di alam barzah. Hari mula-mula turun dalam kubur, saat mana orang dah mula tinggalkan kubur kita, kita sedang berhadapan dengan malaikat saja. Kita dengan malaikat saja saat tersebut. Macam mana kita nak buat? Amalan-amalan kita ni yang membantu kita, tolong kita dan membantu kita untuk kita menjawab di hadapan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, pada saat itu hatinya merasa kebahagiaan yang tidak pernah dia rasa bahagia sebahagia-bahagia itu dalam hidup, dan tak putus-putus rasa bahagia itu. Kemudian dibukakan baginya 70 pintu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin, mudah-mudahan kita lah, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan semua di kalangan kita ni masuk di kalangan, takkanlah 70 pintu tu tak ada pintu kita, tuan-tuan. Takkanlah nama kita tak ada juga. Memang jahat betul lah kita kalau kita tak dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat mana malaikat mula tunjuk 70 pintu menuju ke syurga Allah, lalu bauan harum dan rasa dingin syurga mendatanginya hingga membangkitkan dia daripada kuburnya itu sendiri. Mula dia rasa nikmat, bau wangi semerbak, sejuknya, dinginnya syurga Allah itu, dalam suasana neraka Allah itu dirasa, suasana syurga Allah itu dirasakan pada setiap ruh mereka yang beriman pada Allah di hari pertama dia berada di alam barzah tersebut. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercerita. Rasulullah bercerita, Allah Ta'ala pernah berfirman pada malaikat maut, pergilah kepada musuhku dan bawa ke hadapanku. Pergi ke musuhku dan bawa dia ke hadapan aku. Pada siapa ni musuh Allah? Yang hidup dia buat maksiat. Dalam keadaan dia ni lawan perintah Allah. Bawa dia sekarang, aku nak tengok orang yang demikian. Sesungguhnya aku telah melapangkan rezekinya dan melimpahkan kenikmatan padanya. Allah sebut, aku dah bagi dah rezeki untuk dia. Dia dah nampak nikmat banyak dalam hidup dia. Tapi berzina, tapi mencuri, tapi dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia dapat segala-gala dalam hidup dia. Judi, tak tinggalkan solat. Nikmat yang Allah bagi pada diri dia. Tiba-tiba nikmat yang Allah bagi pada diri dia tersebut, dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kepada dia, tetapi dia ingkar dan berbuat maksiat kepada aku. Katanya Allah sebut pada malaikat, seret dia kepada aku, heret dia pada aku, kemudian bawa kepada aku agar aku dapat membalas dendam terhadapnya sekarang juga. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk je ahli-ahli penderhaka ni, masuk je dalam kubur tu malaikat, Allah arah terus malaikat, heret dia, tarik dia, sumbat dia. Aku nak balas sekarang juga terhadap apa yang dilakukan sepanjang dia hidup di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Rasulullah cerita, kemudian malaikat maut berangkat menuju kepada orang yang dalam keadaan buat maksiat, bentuk yang sangat menakutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula cerita, orang yang nak direntak nyawa dia,
heret dia, tarik dia. Hidup dia, segala benda dia dapat dah. Rezeki dia dah dapat dah. Kemudian hidup dia, rumah tangga dia pun bukan main lagi mewah. Kereta dia besar. Kemudian jawatan dia besar. Kemudian segala benda dia. Tiba-tiba zakat pun tak keluar. Tiba-tiba dalam hidup dia, rumah dia penuh dengan alat-alat muzik yang melekakan pada Allah. Kemudian dalam hidup dia, segala benda nikmat yang Allah bagi pada diri dia, semua dia buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu orang macam ni. Tunggu orang yang sedemikian rupa. Kalian dengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni. Bagaimana keadaan yang demikian? Kemudian malaikat maut berangkat menuju dalam bentuk yang sangat menakutkan, Rasulullah sebut. Datang dalam keadaan yang sangat menakutkan dengan tidak diketahui oleh seorang pun daripada manusia. Datang tu dalam keadaan tak ada orang yang tahu. Malaikat maut datang. Datang dalam keadaan dia tengah tidur. Katakanlah dia tengah tidur. Tak ada seorang pun yang sedar, yang tahu, yang dia sedang berdiri di hadapan malaikat maut, dah mula berdiri di hadapan hamba Allah ini untuk mencabut nyawa dia saat yang sedemikian rupa. Mulut dia sedang berbuih dengan arak. Hidup dia dalam keadaan penuh dengan betina-betina jalang yang berada pada sekitarnya. Hidup dia dalam keadaan yang dia melawan perintah Allah. Hidup dia dengan penuh kemaksiatan pada Allah. Dia sedang tidur di saat mana suaminya tak redha padanya. Dia dalam keadaan menderhaka pada yang disebut dengan perintah Allah. Dia dalam keadaan berbuat maksiat. Tengah-tengah dia sedang berbuat maksiat, datang yang disebut dengan malaikat, mula berdiri dalam keadaan menakutkan. Kemudian dia memiliki 12 biji mata. Malaikat di saat mana nak cabut nyawa orang yang sedemikian rupa, Rasulullah kata memiliki sebanyak 12 biji mata. Di tangannya terdapat besi pemanggang daripada neraka yang berduri. Allahu Akbar. Mula datang malaikat ni dengan besi pemanggang daripada neraka yang berduri, yang disertai oleh 500 malaikat yang membawa timah dan bawa api daripada neraka Jahannam itu sendiri. Rasa. Ni dekat nak meninggal dunia ni. Dekat nak meninggal dunia orang-orang yang hidup dia buat maksiat pada Allah, lawan perintah Allah. 500 malaikat mula datang. Datang dalam keadaan bawa pemanggang daripada api neraka Allah, kemudian bawa timah dan juga besi. Diri di hadapan dia. Mereka juga membawa pemukul daripada api yang menyala-nyala. Datang bawa pula pemukul daripada api yang menyala-nyala. Malaikat maut lalu memukulnya dengan besi pemanggang itu, yang setiap duri besi itu tertanggal dan menempel pada setiap bulu dan urat nadi orang tersebut. Mula malaikat maut mula pukul kat belakang dia. Pukul kat belakang tersebut, melekat daging-daging kat belakang tersebut. Putus urat-urat dia. Malaikat maut kemudian melipatkannya dengan melekat dan mencabut nyawanya daripada kuku-kuku kakinya. Tarik daripada kuku kaki dia. Tarik tersebut. Sakit tak boleh nak dibayangkan. Mula kena sakaratul maut. Start daripada situ. Mula tarik daripada kuku kaki dia. Lantas mencampakkan nyawa. Nyawa itu di tumiknya. Tarik daripada kuku kaki. Bila tarik daripada, kalau orang Kelantan dipanggil senjoh dia panggil. Orang Kelantan dipanggil tarik, retak dia panggil. Retak tu tarik. Kuku kita ni kalau kita tolak macam tu, kita rasa pedih kan, sakit. Sakit pada diri kita. Ni bukannya tolak, ni bukan tolak, tarik. Tarik tu, tarik daripada kuku kaki dia tersebut, kemudian dihempas ke tumit kaki dia. Ditarik, kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah tu, pecah tumit. Allahu Akbar. Tuan-tuan hentak kaki tuan-tuan. Tuan-tuan hentak kaki sekarang. Bila tuan-tuan hentak kaki sekarang, tuan-tuan rasa sakit kan? Kaki kita ni, tumit kita tu, kita rasa sakit. Allah, sakit. Tu baru hentak kita. Ni bukan hentakan kita ni. Di kuku kaki, dia lantas mencampakkan nyawa itu di tumitnya. Maksudnya apa dia? Dihempas. Ditolak tu, sampai ke tumit. Bila kena pada tumit, orang itu pun merasakan sakaratul maut yang amat mengerikan. Rasa sakit dia ni, tak boleh dibayang. Sakit sungguh sakit. Allahu Akbar. Sakitnya di saat yang mengerikan. Kemudian malaikat maut memukul wajahnya dan punggungnya dengan pemukul yang dibawanya, serta menariknya kembali. Pukul muka, tolak belakang lagi. Bila tolak dibawanya,
serta menariknya kembali, lalu mencabut nyawanya daripada kedua tumitnya. Mula tarik daripada tumit, dia tekan, tolak naik ke atas, dan kemudian mencampak di kedua lututnya. Naik sampai ke lutut kita. Sampai ke lutut ni, bila sampai ke lutut, lalu musuh Allah itu mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Allahu Akbar. Bila tolak daripada bawah tu, tolak tu, kena tumit kaki tu, sakit, ya Allah, sakit. Kena sampai pada lutut. Lalu disebut musuh Allah. Musuh Allah ni orang yang buat maksiat, yang dia tak bersedia untuk nak menghadap di hadapan Allah, mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Dia rasa sakit sungguh. Setelah itu, malaikat maut memukul wajahnya dan punggungnya. Pukul muka, kemudian lepuk kat belakang pula. Dekat punggung dia tersebut. Dengan pemukul hingga nyawanya sampai ke pinggang pula. Tolak daripada muka, ke atas, ke belakang pula. Naik daripada lutut tu, naik sampai ke pusat, ke pinggang dia, dada dia dan lehernya. Kemudian naik daripada bawah tu, naik sampai ke leher, ke halkum dia di sini. Kemudian malaikat maut menyiram timah dan bara api di bawah dagunya. Siram dengan api dan juga timah di bawah dagu dia. Setelah itu dia mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang terlaknat, menuju angin yang panas dan air yang sangat panas mendidih, serta dalam naungan asap yang hitam. Tidak ada kesejukan dan tidak pula menyenangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika malaikat maut mencabut rohnya, roh itu akan berkata pada jasad. Roh ni bila kena cabut tu, sambil cabut tu, roh ni sebut pada jasad, semoga Allah membalas kamu dengan keburukan kepada kamu. Padan muka kamu, hidup dalam keadaan tak taat, hidup buka aurat, hidup lawan perintah Allah. Ni benda yang terjadi, tuan-tuan. Benda yang akan terjadi. Jangan berani lawan perintah Allah. Tak pernah ada orang yang lawan perintah Allah dia menang. Tak pernah dalam hidup dia. Dalam sejarah umat manusia ni, lawan perintah Allah tak ada orang yang menang. Tak ada. Sejarah hidup. Sampai ke muncak hidup ni, kamu akan jumpa di saat mana kena sakarat. Bila kena sakarat pada kamu, lalu Allah balas. Allah kata, aku nak balas sungguh-sungguh pada dia. Ajar pada dia. Tu baru sakarat baru. Baru sakarat baru. Kemudian roh ni akan surut pada jasad. Kerana dengan kamulah yang menyebabkan selalu cepat berbuat maksiat pada Allah. Padan muka kamu. Harap muka je cantik. Harap tubuh je cantik. Harap badan kamu je handsome. Harap pada diri kamu. Glamour bukan main lagi pada diri kamu. Tapi tempat kamu rasa sekarang. Katanya malaikat ni sumpah seranah. Katanya roh kepada jasad tersebut. Kamu cepat berbuat maksiat pada Allah, tetapi sangat lambat berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oi, kalau orang ajak pergi karaoke, laju je engkau dia sebut demikian. Orang ajak pergi baca doa, lembek lonlai terus pada diri kamu. Pada diri kamu demikian. Sesungguhnya kamu telah hancur binasa dalam hidup kamu. Jasad itu pun mengatakan hal yang sama pada roh tersebut. Jasad itu pun sebut begitu juga pada roh tersebut. Seluruh tanah yang dipijak ketika mana dia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala melaknatnya. Waktu tu jasad jawab, engkau pun sama roh, jahat juga engkau. Kerana engkau lah yang menyebabkan aku ni jadi begini. Saling masing-masing dalam keadaan bertengkar. Saat mana sakarat ni, roh orang yang berbuat maksiat tu saling sebut. Dia kata, engkau yang jahat. Jasad pula jawab, engkau yang jahat. Engkau yang jahat. Masing demikian melaknatnya. Bukan sekadar itu. Tanah yang dipijak itu pun sebut, padan muka engkau. Padan muka engkau. Hidup dalam keadaan sedemikian rupa. Jahatnya pada diri kamu ini. Kemudian bala tentera iblis berangkat menuju kepadanya dan memberikan kabar gembira kepadanya. Rasulullah sebut, saat itu syaitan datang terus. Syaitan akan kata apa dia? Nak kabar gembira pada kamu. Kamu jangan risau ya, tak mati lagi ni. Relax bro, relax, katanya syaitan. Syaitan disebut, bertenang pada diri kamu. Kamu tak mati, dia sebut demikian. Bahawa mereka berhasil mencampakkan seorang daripada anak cucu Adam ke dalam neraka. Bergembira iblis. Untung kita, untung. Kerana apa dia? Seekor lagi masuk neraka.
Seronok dia. Ramai geng-geng kita ni, geng-geng mengaka dia panggil demikian. Geng-geng yang orang yang lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila sebut saja begitu, Rasulullah sebut jika diletakkan di dalam kuburnya, bila ringkasnya Rasulullah sebut jika letak jenazah dalam kubur dia, disempitkanlah kuburnya sehingga tulang rusuknya hancur luluh. Bila jenazah dia masuk dalam kubur, tulang-tulang dia ni rapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hancur luluh tulang-tulang dia. Kemudian yang sebahagian sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Kanan ni bertukar sebelah kiri. Kiri ni bertukar sebelah kanan. Bila nak sebutnya, sakit tak sakitnya, kena orang yang buat maksiat, orang yang tak solat, orang yang tak tutup aurat, orang yang minum arak, orang yang berjudi, orang yang lawan perintah Allah. Ni tolong dengar, saya nak sebut. Tolong dengar di kalangan kalian. Rasulullah sebut, kalian masuk je dalam kubur, kubur ni himpit kalian. Himpit tersebut, yang kanan duduk sebelah kiri, kiri sebelah kanan. Kiri sebelah kanan. Nak sebutnya, kena himpitan kubur tu, pindah ke kanan. Kemudian Allah menghidupkan ular hitam. Ular hitam yang besar. Lalu menarik sebahagian tumit daripada jari kakinya serta melipatkan hingga dapat menjangkau tubuh bahagian tengah. Tarik daripada tumit bawah tu, lipat, ular tu lipat, naik sampai ke tengah. Tumit kaki tu naik sampai ke depan. Naik sampai ke depan, dilipatkan. Di saat mana dilipat yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan. Rasulullah sebut lagi, Allah mengutuskan 2 malaikat kepadanya untuk bertanya. Lalu bila kena saja, malaikat pun tanya terus. Ni orang Islam, ni orang Islam. Innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Zalimi anfusihim. Siapa orang yang zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar azan dia tak datang sembahyang berjemaah sewaktu mana belum COVID-19 tersebut. Orang yang zalim pada diri sendiri. Orang yang ada Quran, tiba-tiba dia tak baca Al-Quran Karim. Orang yang boleh berzikir, tiba-tiba dia tak berzikir. Orang yang zalim pada diri sendiri dalam hidup dia. Dia buat khianat pada diri dia. Dia bukan buat khianat pada orang pun. Tuan-tuan jangan ingat. Bila tuan-tuan dengar azan, tiba-tiba kita tak datang sembahyang berjemaah, kita boleh sebut, padan muka tu imam, aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan muka aku, kerana aku tak datang. Bila kita tengok tabung derma yang lalu, kita jangan sebut, padan muka tabung derma, kerana aku tak bagi sumbangan. Tak, padan muka engkau, kerana engkau tak dapat diri engkau, pada diri kamu sendiri. Ada orang yang mengejek saya, dalam siapan, dalam tulisan dia dalam Facebook. Ustaz, tak tulis nombor tabung derma ke? Dia sebut demikian. Ada orang ejek. Tak payah ejek pada saya. Ejek diri kamu sendiri. Ejek pada kamu diri sendiri. Saya nak sebut pada yang menulis tu, bekas peguam PAS dia tulis. Bekas peguam PAS kan dia tulis. Tak tulis ke nombor akaun Maybank ke dan sebagainya. Dia tulis kan demikian. Saya kata tak perlu ejek saya. Ejek diri kamu sendiri. Diri kamu tu yang kamu, bila kamu tengok peluang yang kamu ada, tiba-tiba kamu tak ambil peluang tersebut. Kamu buat zalim pada diri kamu. Bukan kamu buat zalim pada diri saya. Tak, saya tak terkesan apa pun. Orang yang mengejek, yang tulis macam-macam gaya tulisan, yang kata macam-macam gaya, ni ustaz politik disebut demikian. Ni ustaz, tak payah ejek ada saya. Tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Tuan-tuan memberi pahala untuk diri saya. Yang tuan-tuan dapat dosa je dalam hidup kita. Untuk apa kita nak ejek orang dalam hidup kita? Kita buat zalim pada diri kita sendiri. Yang saya sebut, kita nak suruh kita selamat. Dalam hidup kita ni, biar selamat. Bukan selamat di dunia aja. Selamat sampai ke akhirat Allah. Kalau tak betul apa yang saya sebut ni, tolonglah tunjukkan kat mana tak betul. Benda apa yang tak betul. Yang tak betul tu, kita sama-sama perbetulkan. Tapi, sampai nak mengejek di kalangan kita, ada yang teruk-teruk, yang dia sebut lagi. Ustaz ni bukan ustaz ni, Al-Kazzab dia sebut. Dia tuduh saya ni pembohong. Dia tuduh demikian. Ni ada ni orang yang jadi demikian. Datuk Seri pula tu nak sebutnya ada orang yang boleh menulis demikian. Kamu tak payah ejek saya. Kamu ejek diri kamu. Kamu akan menyesal tak sudah dalam hidup kamu. Benda apa manfaat yang kamu dapat daripada benda yang kamu lakukan demikian? Kamu puas hati, tapi kamu tak akan selamat dalam kubur nanti. Bila masuk dalam kubur nanti, kamu akan berjumpa dengan nahas yang teruk. Kalau sekiranya kamu tak minta ampun dalam hidup kamu, maka kamu minta ampun dalam hidup kita dan sebagainya. Yang ni lebih terbaik
dalam hidupan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang ni bila kena lipat je, ular hitam tu lipat jasad dia. Lipat khuf, lipat tu, yang tumit dia tu sampai ke tengah. Rasulullah kata, bila sampai ke tengah ni, malaikat pun, Rasulullah kemudian melanjutkan, Allah mengutuskan 2 malaikat kepadanya untuk bertanya, siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka? Tanya terus soalan, ma rabbuka? Dia tanya, kemudian wama dinuka? Kemudian ditanya lagi, wama nabiyuka? Tanya 3 soalan. Wama nabiyuka? Si musuh Allah itu menjawab, aku tidak tahu, aku tak tahu, dia sebut. Nak jawab Allahu Rabbi itu tak boleh. Nak sebut tak tahu. Tak tahu di saat sebut. Lalu dikatakan pada dia, kamu tidak tahu. Lalu dikatakan padanya, kamu tidak tahu. Kemudian kedua malaikat itu memukulnya sekali kena sekali tersebut, sehingga berbagai kejahatannya berterbangan di dalam kuburnya. Kena sekali tersebut, berterbangan dosa-dosa dia dalam kubur dia ni, dalam kubur. Lalu kembali lagi setelah keduanya mengatakan, lihat ke atas kamu. Malaikat kata, cuba tengok tu, ke atas kamu tersebut, di tengkingnya tersebut, dia pun melihat pintu menuju ke neraka Allah terbuka. Allahu Akbar. Pintu neraka tu terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Bila nampak pintu neraka tu terbuka di atas muka dia, kemudian keduanya berkata, wahai musuh Allah, seandainya kamu mentaati Allah, nescaya ini bukan tempat kamu. Lalu dia sebut terus, kamu atas dunia dulu kan, bro. Kamu dulu kan, atas dunia dahulu bukan main lagi kamu samsing ya. Kamu dulu tak semayang kan? Kamu dulu tak tutup aurat kan? Kamu dulu berjudi kan? Kamu dulu berzina kan? Kamu dulu melacur kan? Kamu dahulu berbuat benda yang dilarang oleh Allah kan? Hebat kamu kan? Di atas dunia dahulu. Sekarang kamu boleh tengok bagaimana Allah sediakan tempat pada kamu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai musuh Allah, seandainya kamu mentaati Allah, nescaya ini bukan tempat kamu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya. Rasulullah sebut, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman dia. Hatinya akan merasakan kerugian yang tidak pernah akan hilang selamanya. Penyesalan pada dia, menyesal sungguh-sungguh dalam kubur. Menyesalnya aku. Orang dalam kubur ni benda yang berlaku pada dia menyesal ya. Menyesalnya aku, kenapalah aku tak buat. Benda yang sekejap je, semayang subuh 2 rakaat je, kenapa yang tinggal? Kenapa tinggal? 2 rakaat je, semayang subuh. Bangun dah, malam-malam, bangun dah, buang air. Dah boleh qada hajat. Kenapa tak semayang sunat 2 rakaat? Tabung derma tu dah lalu dah. Kenapa tak masukkan dalam tabung derma tersebut? Mula menyesal. Rasulullah kata, tak adalah penyesalan dalam diri dia tu, menyesal sungguh-sungguh. Setelah itu, dibukakan baginya pintu menuju ke neraka. Dan dikatakan padanya, wahai musuh Allah. Disebut oleh dia, wahai musuh Allah, inilah tempat kamu. Kerana kamu telah berbuat maksiat kepada Allah. Dibukakan juga baginya 70 pintu neraka yang panas. Dan racunnya mendatanginya musuh Allah itu sampai Allah membangkitnya pada hari kiamat kelak menuju ke neraka Allah SWT. Terbuka pintu-pintu, 70 pintu neraka Allah. Terbuka. Nampak terus tempat dalam neraka Allah. Di saat mana hari pertama baru berada di alam barzah. Baru hari pertama di alam barzah, sengsara. Jangan tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan jangan tiba demikian. Allah Ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi yang mencabut nyawa dengan keadaan keras. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi mereka yang mencabut dalam keadaan keras pada dia. Sa'id ibn Mansur meriwayatkan hadis daripada Ali bin Abi Talib bahawa mengenai firman ini, Ali bin Abi Talib mengatakan mereka adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir itu yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa saya nak cerita setakat kadar ini dalam perbincangan kita malam ini. Saat nyawa direntap dan saat nyawa mengalir keluar, yang 2 kelompok yang perlu dipahami. Bila mengalir keluar tu orang mukmin. Bila direntap maknanya orang yang zalim, orang kafir. Dan insya-Allah kita akan cerita tentang ini, bagaimana keadaan orang kafir bila direntap, dan beberapa hadis yang cerita tentang ini perjalanan saat yang sedemikian rupa.
Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik. Kita berada pada saat yang baik ini. Terima kasih di atas peluang sahabat-sahabat yang turut hadir dalam pertemuan yang sebegini. Moga-moga semua di kalangan kita, di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, yang mentaati perintah Allah di saat mana kita diuji dengan ujian-ujian sebegini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di saat mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih pada tuan-tuan yang mengikuti, dan sahabat-sahabat yang share, yang turut sama share, dan juga sahabat-sahabat yang turut follow dalam Instagram, dalam Facebook dan dalam YouTube. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan like dan juga subscribe, kemudian ataupun tekan button see first dalam button Facebook kalian tersebut. Kemudian ataupun kalian bolehlah follow dalam YouTube tu, tolong subscribe kan, bagi tahu kepada sahabat-sahabat, subscribe kan ruangan ini dalam Ustaz Live, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pada kita dengan pertemuan perbincangan kita begini, kita meyakini masa depan hidup hanyalah dengan Islam dalam hidup kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Saat kami melakukan dosa itu ya Allah, kami lakukan dalam keadaan penuh kejahilan ya Allah. Ampunkanlah dosa yang tidak terucap pada bibir kami ya Allah, tidak terlafaz pada kata-kata kami ya Allah, tidak terungkap dalam hati kami ini ya Allah. Hanya yang kami pohon pada kamu ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa besar kami itu ya Allah, dan dosa kecil kami itu ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Rahmatilah pada setiap mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Kamu rahmatilah mereka itu ya Allah. Kamu berkatkanlah kekeluargaan itu ya Allah. Kamu damaikanlah dan kamu rukunkanlah kehidupan mereka dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Kamu tambahkanlah rezeki pada setiap di kalangan kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah iman kami menjadi iman yang mantap ya Allah. Ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah rasa kemanisan dalam ketakwaan kami pada kamu ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah pasangan yang sentiasa mentaati perintah kamu dan mendengar kata kami ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah kehidupan yang penuh kebahagiaan ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Pada kamulah kami mengadu ya Allah, pada kamulah kami memohon ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada virus-virus yang menyerang kami ini ya Allah. Kuatkanlah hati kami ini ya Allah. Jadikanlah ketabahan bagi mereka yang diuji dengan ujian COVID-19 itu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka itu ya Allah. Damaikanlah kembali perjalanan hidup ini ya Allah. Damaikanlah kembali perjalanan hidup ini ya Allah, sehingga kami menikmati nikmatnya Ramadan yang kami akan lalui nanti ya Allah. Damaikanlah perjalanan hidup ini ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, anugerahkan pada kami syurga firdaus kamu ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah. Anugerahkan pada kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Izinkan pipi kami dan dahi kami ini sujud pada kamu ya Allah pada malam-malam yang terindah itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.